Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta sejarah. Persiaran kita lagi dalam siri Cana Sejarah bersama Cikgu Daniel dalam slot ulang kaji target SPM 2021 KBSM siri 6 Imperialisme Barat di Asia Tenggara. Biasa kita lihat sedikit analisis soalan SPM sebenar 2015 hingga 2019. Kata 5 bab 1 kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, imperialisme barat di Asia Tenggara. Tajuk hot untuk tekatan 5. Lihat yang pertama, konsep imperialisme. Imperialisme merupakan dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Seterusnya kita lihat imperialis barat. Negara Portugal pernah menjajah Melaka dan Timur-Timur. Spanyol pernah menjajah Filipina. Belanda pernah menjajah Indonesia. Britain pernah menjajah Tanah Melayu dan Burma. Perancis pernah menjajah Indochina dan Amerika Syarikat pernah menjajah Filipina. Seterusnya kita lihat faktor-faktor imperialisme barat. Terdapat 5 faktor imperialisme barat. Ada 1 faktor politik, ada 2 faktor ekonomi dan ada 2 faktor sosial. Faktor politik yang pertama adalah persaingan kuasa barat. Persaingan antara kuasa barat menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara menjadi mangsa imperialisme mereka. Semakin luas tanah jajahan mereka, semakin tinggi sanjungan yang diperoleh kuasa-kuasa barat itu. Keluasan tanah jajahan juga melambangkan kekuatan dan kekayaan kuasa barat tersebut. Seterusnya kita lihat ekonomi. Kekayaan bahan mentah. Tanah Melayu kaya dengan biji timah, Indonesia kaya dengan biji timah, Thailand kaya dengan biji timah dan kayu jati, Burma kaya dengan kayu jati, Filipina kaya dengan tebu dan kelapa. Kekayaan bahan mentah ini telah menyebabkan negara-negara imperialis barat menyasarkan Asia Tenggara. Seterusnya, faktor yang ketiga adalah revolusi industri atau RI. Kepesatan sektor perindustrian yang berlaku di Eropah sejak abad ke-17 telah membolehkan mereka mengeluarkan pelbagai hasil perkilangan secara besar-besaran. Ini menyebabkan mereka memerlukan bahan mentah secara konsisten. Selain itu, mereka memerlukan kawasan pasang baru. Keadaan ini mendorong perluasan imperialisme yang lebih besar di timur, terutamanya di China, India dan Asia Tenggara. Kita lihat 2 lagi faktor sosial. Yang pertama bagi faktor sosial atau yang keempat bagi faktor imperialisme barat adalah beban orang putih dan tugas menyebarkan tamadun. Slogan beban orang putih sering digunakan oleh kuasa British dan Belanda dalam menjalankan imperialisme. Kedua-dua kuasa ini mendakwa mereka lebih maju dan bertamadun. Mereka berasa bertanggungjawab untuk memimpin orang timur ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Perancis pula berpegang pada slogan tugas menyebarkan tamadun. Ini bermaksud mereka bertanggungjawab untuk mentamadunkan orang timur. Balik Kristian juga berpendapat bahawa mereka bertanggungjawab menyebarkan agama Kristian kepada penduduk tanah jajahan. Dan yang terakhir sekali, faktor imperialisme yang kelima adalah sistem pengangkutan dan perhubungan. Perluasan imperialisme barat di Asia Tenggara juga didorong oleh perkembangan dalam sistem pengangkutan dan perhubungan. Kapal berkuasa wap boleh bukan sahaja membolehkan muatan yang lebih banyak, tetapi juga mempercepat perjalanan antara barat dengan timur. Pembukaan terusan Suez pada 1869 telah memendekkan jarak perjalanan dari barat ke timur, manakala bagi sistem perhubungan, penciptaan telegraf telah membawa perubahan terhadap perhubungan antara barat dengan timur. Kuasa-kuasa imperialis dapat memberikan arahan kepada pegawai-pegawai mereka di tanah jajahan dengan lebih cepat dan berkesan. Begitu juga dengan ahli-ahli perniagaan di barat, mereka dapat berhubung dengan wakil mereka di timur. Selain itu, urusan perniagaan menjadi lebih mudah dan perdagangan menjadi lebih besar. Kita lihat contoh soalan imperialisme. Imperialisme barat di Asia Tenggara bermula sejak abad ke-16 lagi. Jelaskan faktor-faktor imperialisme barat di Asia Tenggara.
Yang kedua, nyatakan keistimewaan Asia Tenggara yang menarik minat kuasa-kuasa barat untuk menguasainya. Dan yang ketiga, bagaimanakah peranan generasi muda hari ini dalam menegakkan kedaulatan negara. Okey. Untuk yang faktor, okey, boleh lihat ya. Ada satu faktor P, ada dua faktor E dan ada dua faktor S. Antara faktor-faktor imperialisme barat di Asia Tenggara adalah persaingan kuasa barat. Semakin luas tanah jajahan mereka, semakin tinggi sanjungan yang diperoleh kuasa barat tersebut. Dua markah dan seterusnya lah. Keistimewaan. Antara keistimewaan Asia Tenggara yang menarik minat kuasa-kuasa barat untuk menguasainya adalah kedudukannya yang strategik, iaitu berada di antara China dan India. Dan seterusnya. Peranan generasi muda. Antara peranan generasi muda pada hari ini dalam menegakkan kedaulatan negara adalah dengan cintakan perpaduan. Generasi muda pada hari ini perlu mengekalkan perpaduan yang wujud antara pelbagai kaum yang terdiri daripada Melayu, Cina, India, Iban, Kedah dan Dusun dan sesuatu. Sehingga akhir ya. Sekian ulang kaji target SPM 2021 KBSM seri 6 Imperialisme Barat di Asia Tenggara. Jika ada yang manfaat padanya, sudi-sudikanlah berkongsi dengan rakan-rakan guru dan murid kohort akhir SPM 2020 KBSM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.